Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Ketika negara berdepan dengan fasa pandemik COVID-19, ada satu perkara yang peri pentingnya melihat kepada usaha kerajaan untuk membantras jenayah yang disebut sebagai jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran di seluruh negara. Seringkali dan juga setiap hari ketika mana sidang akhbar ataupun sidang media yang dijalankan oleh Menteri Kanan Keselamatan dan juga Pertahanan seringkali menyebut tentang angka-angka dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan obbenting COVID-19 yang mana berkaitan dengan penguatkuasaan di seluruh sempadan negara. Dan bila mana kita bercakap tentang isu pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran, ini bukanlah isu baru. Kalau boleh saya petikkan di sini, yang mana dalam laporan pemerdagangan manusia oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang dikeluarkan pada 25 Jun lalu menunjukkan Malaysia berada pada pemerhatian tahap kedua. Apa makna dan bagaimana kita boleh memahami kedudukan ini? Dan di sebalik tentang kedudukan yang dikeluarkan tentang pemerhatian tahap 2 ini, apakah cabaran yang dihadapi oleh anggota penguatkuasaan dalam mana kita bercakap tentang jenayah yang disebutkan sebagai pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan migran ini. Jadi, tetamu di studio pada ketika ini adalah di hujung sana adalah Tuan SAC Faldimar Sus, Ketua Penolong Pengarah D3 bahagian anti pemerdagangan orang dan juga anti penyeludupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan juga paling dekat dengan saya adalah Encik Yusaini Amir Abdul Karim. Encik Yusaini adalah Ketua Unit Jenayah Am dan juga Ketenteraman Awam Jabatan Peguam Negara. Jadi mungkin saya nak mulakan dengan Tuan Fadil dulu daripada apa yang saya sebutkan tadi tentang laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat pada 25 Jun lalu yang meletakkan Malaysia mengekalkan kedudukan di pemerhatian tahap kedua. Mungkin boleh dikongsikan realiti dan juga situasi semasa di mana kedudukan kita pada ketika kalau kita ikut dalam laporan akhbar dan juga laporan media sebelum ini yang mana Malaysia menyasarkan kita sepatutnya pada tahun ini tahun 2020 berada pada tahap yang pertama ataupun tahap 1, tetapi adakah kita tersasar daripada landasan dalam usaha membantras jenayah ini ataupun bagaimana realiti semasa, kalau boleh dikongsikan? Baik, memang Jabatan Negara Amerika Syarikat telah mengeluarkan status berkenaan dengan tier reporting ini. Melihat kepada keadaan di negara kita, maknanya tahun ini kita dah 3 kali lah. Maknanya ini adalah tahun ketiga kita diletakkan di tier 2 watch list. Maknanya tier 2 pemerhatian. Ini adalah berdasarkan kepada penilaian Jabatan Negara Amerika Syarikat untuk bagaimana negara kita dengan strategi negara kita, termasuklah di pihak kerajaan dan semua agensi penguatkuasaan untuk memenuhi kehendak TVPA ini, Traffic Victim Act di United States ini. Tapi secara realitinya, keadaan di negara kita adalah baik dan kita mengaturkan strategi ke arah pencapaian yang lebih baik. Memang disasarkan sebelum ini untuk mencapai tier 1. Tetapi kita masih lagi stay di tier 2 watch list ini dan kita di dalam usaha merancang untuk menambah baik strategi kita, blend semua aktiviti melibatkan NGO, majlis dan juga kerajaan untuk sama-sama mencapai tier report yang lebih baik. Sebelum kita bergerak kepada strategi dan juga bagaimana kita boleh merancang untuk memperbaiki kedudukan itu, mungkin Cik Yusaini, bila mana kita bercakap tentang akta perundangan yang terkait dengan isu jenayah ini, iaitu isu berkaitan dengan pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran ini, seringkali kita kaitkan tentang akta yang disebut sebagai akta ATIPSOM ataupun akta anti pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran 2007. Mungkin Encik Yusaini boleh diberi penjelasan sedikitlah tentang secara signifikan bagaimana akta ini boleh diguna pakai dalam mana kita nak membendung jenayah ini. Terima kasih. Akta anti pemerdagangan orang bermula pada tahun 2007 dengan akta anti pemerdagangan orang sahaja. Dan pada tahun 2010 barulah dimasukkan anti penyeludupan migran. Ya. Dan pemerdagangan orang ini adalah satu kesalahan jenayah yang mana ianya melibatkan perkhidmatan atau tenaga kerja seseorang yang diperoleh secara paksaan dan bagi tujuan tu eksploitasi. Dan eksploitasi ni ada berbagai rupa seperti perhambaan, kerja paksa, eksploitasi seks dan sebagainya.
Berbeza dengan penyelundupan migran. Penyelundupan migran ni dia melibatkan apa-apa pelakuan atau pengaturan kemasukan migran secara haram ke negara kita ataupun keluar dari negara kita. Dan kalau kita tengok baru-baru ini heboh dikatakan tentang isu yang melibatkan pelarian Rohingya yang dibawa masuk ke negara kita melalui utara, iaitu melalui Langkawi. Dan ianya didalangi oleh sedikit-sedikit. Dan inilah yang dikatakan penyelundupan migran. Dan kita kena ingat penyelundupan migran ini masuk secara sukarela. Itu perbezaan antara kedua-duanya. Mungkin bila kita cakap tentang Akta Atipsom ataupun Akta 670 ini terkait di bawah penguatkuasaan bidang kuasa PDRM secara khususnya, mungkin dijelaskan bila mana PDRM melaksanakan atau menguatkuasakan undang-undang ini, pastinya daripada PDRM tidak mengira status latar belakang si pelaku penjenayah itu. Kalau boleh saya nak petik daripada satu kes yang berlaku pada tahun ini, iaitu berkaitan dengan pegawai polis yang dituduh pada peringkat ini melakukan jenayah ini. Mungkin Tuan Fadil boleh dikongsikan melihat kepada bagaimana PDRM itu sendiri memainkan secara signifikan peranan mereka dalam membantu jenayah ini. Baik, kes-kes penyelundupan perdagangan manusia dan penyelundupan migran ini adalah satu yang amat serius. Pemerdagangan manusia ini, aktiviti jenayah pemerdagangan manusia ini amat kejam dan amat bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu sebabnya kerajaan menitik beratkan dan penguatkuasaan amat menekankan tindakan untuk membenteras jenayah ini. Dalam pelaksanaan ini pula tidak ada kompromi. Maknanya kita akan menggunakan semua elemen-elemen operasi yang ada di peringkat negara kita, di seluruh negara, melibatkan semua kolaborasi dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain untuk membenteras jenayah ini. Berkaitan dengan kes penyelundupan migran pula, kita melihat bahawa penyelundupan migran ini akan memberi ancaman kepada kedaulatan dan keselamatan negara. Itu sebabnya kolaborasi dan penguatkuasaan ini adalah secara agresif dan strategik dan tidak mengira siapa-siapa yang terlibat. Maknanya kita akan mengambil tindakan yang serius. Dan baru-baru ini sehingga akan tertangkapnya pejabat awam yang terlibat, yang menjadi dalang, yang terlibat menguruskan atau bekerjasama dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti jenayah ini. Kalau boleh dikongsikan, kalau setakat bulan Ogos, bulan September ini sehingga bulan 8 bulan 9 bulan pertama untuk tahun ini, bagaimana berapa statistik yang boleh dikongsikan terkait dengan jenayah ini? Untuk tahun ini, untuk kes-kes yang melibatkan pemerdagangan manusia memang sering kali dilaporkan. Maknanya siasatan ini berterusan dan begitu juga kes-kes penyelundupan migran. Hanya kebelakangan ini terlihat bahawa kes-kes penyelundupan migran ini kelihatan lebih banyak. Sebab positively ianya berkait rapat dengan isu yang sekarang ni, isu COVID-19 ini. Maknanya ini adalah ancaman utama. Kemasukan migran ini berkemungkinan akan memberi masalah sosial kepada kita, termasuklah kemasukan kluster baru. Itu sebabnya pengoperasian operasi-operasi yang dilaksanakan berkaitan dengan penyelundupan migran dan pemerdagangan manusia ini lebih agresif dan melihatkan jumlah tangkapan dan siasatan yang lebih banyak berbanding tahun lepas. Okey, Tuan Yusani, bila mana tadi disebutkan tentang eksploitasi, mungkin ramai yang tidak faham tentang apa yang disebutkan dengan tujuan eksploitasi itu. Mungkin Encik Yusani mungkin boleh kongsikan bagaimana kita nak buat perbezaan elemen ataupun boleh diberikan sedikit contoh-contoh kes yang terkait di bawah isu anti penyelundupan migran dan juga anti pemerdagangan orang ni. Okey, bagi kes-kes penyelundupan migran, isu eksploitasi ini tidak timbul. Sebab apa yang perlu dibuktikan ialah mereka dibawa masuk melalui jalan yang tidak sah, iaitu melalui jalan-jalan tikus dan sebagainya, oleh tekong-tekong darat ataupun tekong-tekong laut. Jadi eksploitasi bukan isu, tetapi di bawah trafficking person ataupun pemerdagangan orang ini, di situlah timbulnya isu eksploitasi ini. Dan di antara isu eksploitasi yang biasa yang pernah dituduh di mahkamah, contohnya isu suri rumah
Seorang serumah pada tahun 2020 mereka dia telah dijatuhkan hukuman 10 tahun pemenjaraan bagi kesalahan memperdagangkan pembantu rumahnya. Dan di dalam kes ini pembantu rumah ini telah pun bekerja di rumah tersebut tanpa dibayar gaji dan telah didera dan dipukul oleh tertuduh dan sebagainya. Oleh kerana pembayaran gaji ini tidak dibuat, dan inilah yang dikatakan sebagai perhambaan moden dan juga ditambah dengan penderaan yang dialami oleh bangsa. Begitu juga dalam satu kes lagi pemerdagangan orang yang juga boleh kita jadikan contoh ialah apabila dua warga negara Nigeria yang disabitkan 10 tahun pemenjaraan kerana dia melacurkan seorang wanita warga negara sendiri. Dan mangsa ini sebenarnya dijanjikan pekerjaan di restoran ketika dia mula masuk ke negara ini, tetapi akhirnya telah dilacurkan. Dan kita juga kena ingat aktif ataupun pemerdagangan orang ini tidak sahaja melibatkan warga negara asing. Ia juga melibatkan warga negara Malaysia, di mana terdapat kes yang sudah pun kita tuduh seorang bapa melacurkan isteri dan anaknya. Ya, itu juga dikategorikan sebagai pemerdagangan orang. Dan juga sebagaimana yang Cikgu sebut tadi tentang seorang pegawai polis telah pun dituduh ya, kerana melacurkan seorang mangsa yang merupakan warga negara asing. Ya. Itu antara contoh-contoh yang boleh kita lihat bagaimana eksploitasi ini berlaku. Ya, boleh saja eksploitasi tenaga, boleh juga eksploitasi seks dan sebagainya. Mungkin selepas ini kita nak tanyakan tentang tadi disebutkan beberapa sedikit contoh dengan kes-kes yang terkait dengan jenayah yang disebutkan ini. Mungkin selepas ini nak tanya kepada Encik Yusani lah, apa jenis kesalahan yang dilakukan khususnya oleh orang awam. Kadang-kadang mereka tak sedar, ini sebenarnya kalau diikutkan ini adalah salah di sisi undang-undang bagi orang awam. Dan mungkin juga selepas ini nak tanya kepada Tuan Fadil, apa mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anggota penguatkuasa dalam mana melaksanakan atau menguatkuasakan undang-undang. Kita sekarang tengah bercakap dan kita sedang berbincang tentang isu jenayah yang disebut, adakah isu jenayah ini disebut sebagai jenayah terancang. Ini yang kita akan bincangkan selepas ini di agenda awal ini. Baiklah, kita masih lagi bercakap tentang penguatkuasaan dan juga pendakwaan kes yang membabitkan jenayah yang sering disebutkan sebagai pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Masih lagi bersama saya adalah Tuan Yusaini Amir Abdul Karim. Encik Yusaini adalah Ketua Unit Jenayah Am dan juga Ketenteraman Awam Jabatan Peguam Negara, dan pastinya masih lagi kekal berada di sana adalah Tuan Fadil Marsus, Ketua Penolong Pengarah D3 Bahagian Anti Pemerdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Mungkin sebelum kita nak bercakap tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penguatkuasaan, mungkin boleh dikongsikan apa jenis modus operandi yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam jenayah ini? Adakah sering bertukar setiap tahun ataupun bagaimana? Baik, untuk kes pemerdagangan manusia, melihat kepada jenis eksploitasi ini, antara lain yang didefinisikan berdasarkan akta itu, maknanya eksploitasi seks. Jadi untuk kes-kes yang melibatkan eksploitasi seks ini mempunyai modus operandi tersendiri. Yang terkini ini trendnya melihat kepada kaedah memasukkan mangsa-mangsa ini ke negara kita. Maknanya masuk melalui pasport yang sah, bekerja sebagai melawat ke Malaysia sebagai pelawat, dan sampai di sini telah dieksploitasi, telah dipergunakan dan telah dijadikan mangsa untuk aktiviti seks yang bertentangan dengan undang-undang. Begitu juga dengan eksploitasi buruh paksa. Jadi maknanya kemasukan mereka ini merupakan sering berubah dari segi modus operandinya. Pelaksanaan bagaimana aktiviti ini bermula daripada negara asal, contohnya daripada negara jiran, untuk masuk ke negara kita sebagai negara destinasi dan bekerja dan dieksploitasi menjadi buruh paksa.
Encik Yusani, mungkin boleh dikongsikan apa jenis kekerasan selain yang sering dilakukan oleh orang awam secara khususnya tanpa menyedari tindakan tersebut adalah salah dari segi undang-undang bila mana kita sebut sebagai di bawah Akta Atip 2007? Di dalam kebanyakan kes-kes yang kami perhatikan lah, seringkali kita berjumpa dengan kes-kes pembantu rumah ini digajikan tanpa memiliki dokumen yang sah. Dan ini adalah merupakan satu kesalahan yang sering sebenarnya banyak dilakukan. Ya. Begitu juga ada majikan-majikan yang menggajikan pekerja tetapi mereka menyimpan pasport ataupun dokumen pekerja atau orang yang digajikan, dan mereka ini tidak bebas untuk bergerak ke mana saja, dan gaji pula tidak dibayar. Malah ada keadaan disimpan oleh majikan. Jadi dalam keadaan macam ni sebenarnya mereka secara tidak sedar telah terpenjara di dalam rumah tersebut. Mereka tidak bebas untuk bergerak ke mana saja, dan mereka juga oleh kerana ini adalah bukan negara mereka mempunyai satu ketakutan untuk keluar daripada rumah tersebut untuk bergerak tanpa adanya dokumen perjalanan yang sah pada mereka, dan ini menyebabkan dalam kebanyakan kes-kes ini mereka sebenarnya terpenjara di dalam rumah majikan mereka. Dan ada juga keadaan-keadaan yang perlu kita lihat bagaimana masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja ini, sama ada mereka punya dokumen atau tidak punya dokumen, ialah ada mereka ini yang tidak fasih berbahasa Melayu ataupun berbahasa Inggeris, dan jika berlaku apa-apa kepada mereka, mereka sukar untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain. Dan ini adalah keadaan keterpaksaan yang dihadapi oleh pekerja-pekerja ataupun especially terutamanya pembantu-pembantu rumah di Malaysia ini. Tadi disebutkan salah satunya berkaitan dengan language barrier, halangan bahasa itu. Mungkin saya nak tujukan soalan ini kepada Tuan Fadil. Apa mungkin cabaran selain daripada kekangan bahasa itu sendiri? Apa mungkin cabaran yang dihadapi oleh anggota penguatkuasa dalam mana melakukan penguatkuasaan terkait dengan jenayah ini? In fact, kes-kes pemerdagangan manusia ini adalah bersifat global. Maknanya melibatkan negara-negara luar dan melibatkan satu entiti yang lebih luas. Dan ianya juga cross border, merintasi sempadan sehingga ke negara kita. Kebanyakan mangsa-mangsa yang direkodkan, sebagai contoh pada tahun ini saja untuk kes pemerdagangan manusia sehingga Julai tahun ini 106 kes yang kita siasat, dan kita telah selamatkan 387 mangsa. Jadi antara cabaran yang paling utamanya selain daripada masalah bahasa yang melibatkan mangsa-mangsa yang kita selamatkan ini, masalah global di peringkat Asian region itu ataupun negara-negara jiran kita untuk bekerja sama, untuk sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan risikan dan operasi yang dilaksanakan. Selain daripada itu, mangsa-mangsa ini enggan bekerja sama. Sebaiknya kebiasaannya bila tangkapan dibuat, kita telah selamatkan mereka, mereka enggan memberikan kerjasama sebaiknya kepada penguatkuasaan. Walaupun kita sediakan tempat, walaupun kita bantu mangsa-mangsa ini, selain masalah bahasa, mereka enggan. Mereka lebih suka untuk dihantar balik ke negara mereka daripada bekerja sama menjadi mangsa untuk membantu siasatan. Antara cabaran lain juga adalah hak-hak kepada mangsa-mangsa ini. Mereka tidak dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja, sebagai mangsa, dan pengenalan kepada mangsa ini, pengenalpastian kepada mangsa ini adalah satu cabaran. Itu sebabnya kita tingkatkan kesedaran kepada masyarakat, perlukan kerjasama masyarakat untuk kita bagi kesedaran supaya mereka tahu hak-hak mereka dan mereka tidak terjebak di dalam kes-kes sebagai mangsa pemerdagangan manusia ini. Mungkin ada yang salah tafsir ataupun salah faham tentang bila mana bercakap tentang hak-hak dan juga perlindungan yang perlu diberikan kepada mangsa di bawah jenayah anti pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran ini. Mungkin Cik Yusani boleh kongsikan secara proses pendakwaan yang dilakukan ketika mana bila mana bermulanya penjenayah itu ditangkap, dan secara ke mana hala tuju bagi mangsa-mangsa ini ditempatkan, mungkin secara keseluruhan ini bagaimana? Okey.
Bagi mangsa-mangsa yang disiasat di bawah Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran ini, apabila saja pihak polis menyelamatkan mangsa-mangsa ini, suka menyelamatkan, mereka akan dihantar ke rumah-rumah perlindungan. Kita ada rumah perlindungan yang di bawah kerajaan dan juga rumah perlindungan yang dikelola oleh pihak NGO. Dan dalam tempoh tersebut siasatan akan dijalankan dan mereka akan diberi satu perintah, iaitu perintah perlindungan sementara, iaitu atau dikenali sebagai interim protection order. Dan apabila selesai tempoh tersebut, dan kita akan tentukan sama adakah terdapat kesalahan di bawah anti pemerdagangan orang atau tidak. Jika ianya ada satu kes pemerdagangan manusia, jadi mangsa-mangsa ini akan ditempatkan di rumah-rumah tersebut untuk satu tempoh sehinggalah proses di mahkamah selesai dan selesai untuk mereka memberikan keterangan di mahkamah. Dan di dalam tempoh tersebut juga di dalam satu amendment yang terkemudian, ya, mangsa-mangsa ini diberi juga kebenaran oleh MAPU dengan syarat dia mendapat kebenaran dari majlis untuk dia bekerja bagi mendapatkan duit dan sebagainya dengan cara yang dibenarkan. Jadi mereka ni bukanlah dikatakan sebagai mangsa-mangsa yang dipenjarakan atau ditahan secara tidak sah. Malah mereka diberi perlindungan dan diberi segala rawatan dan sebagainya oleh rumah-rumah perlindungan. Ya, bagaimana kita boleh faham tentang kalau kita bergerak ke hadapan, mana-mana kita nak bercakap, macam mana kita nak meletakkan kedudukan kita di tahap yang pertama, adakah kita terikat dengan satu perundangan sahaja ataupun bagaimana? Sebenarnya okey, kalau kita nak bercakap tentang tier tadi, tier ni dia ada banyak kategori, banyak perkara yang perlu dilakukan, yang dilihat oleh pihak yang mengelola USTIP ini, tidak kurang, pada pandangan mereka kurang, ya, dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Contohnya dari segi pendakwaan, tangkapan yang melibatkan pihak-pihak berkuasa, dan banyak lagi isu-isu yang mereka lihat. Tetapi untuk kes-kes yang melibatkan ATIP ini, sebenarnya bukan undang-undang ini saja yang boleh digunakan pakai untuk kita menuduh mana-mana orang yang terlibat. Contohnya ada terdapat kes-kes di mana mereka ini bukan saja dituduh di bawah ATIP-SUM atau Akta ni, tapi juga mereka boleh dituduh di bawah kanun kesiasaan, boleh juga dituduh di bawah Akta Immigration kalau bagi kesalahan immigration, ataupun di bawah Akta Kanak-kanak bagi kes-kes di mana terdapatnya eksploitasi atau penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ada beberapa lagi undang-undang lain yang turut boleh digunakan pakai di dalam kita mendakwa seseorang itu yang terlibat di dalam kes-kes yang seumpama ini. Mungkin yang terakhir sekali, dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin Tuan Fadil boleh kongsikan apa peranan yang boleh diberikan dan boleh dikongsikan oleh orang awam dalam mana membantu pihak berkuasa seperti PDRM yang menzahirkan komitmen dalam membantras jenayah ini. Apa mungkin orang awam seperti saya dan orang luar di sana mungkin boleh membantu PDRM dalam terkait dengan isu ini? Baik, berkenaan dengan penguasaan, I would like to saya berhajat untuk jelaskan, selain daripada PDRM, kita ada agensi-agensi penguasaan yang lain yang diletakkan di bawah majlis, di bawah jawatan kuasa penguasaan untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan pengoperasian ini. PDRM sebagai leading enforcement team lah, maknanya penguasa utama dalam pelaksanaan akta ini. Adalah yang paling penting memandangkan isu ini adalah isu global, melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan begitu kejam dilaksanakan, adalah begitu penting untuk kerjasama masyarakat untuk sedar dan membantu penguasaan bersama membendung, mencegah dan melaksanakan apa yang dipanggil tanggungjawab individu tu, tanggungjawab semua orang untuk sama-sama mencegah, berkongsikan maklumat ke arah membendung dan melaksanakan secara agresif lah untuk di negara kita. Sebab pelaksanaan kejadian aktiviti-aktiviti jenayah ini berlaku di mana saja, di sempadan negara, di kawasan yang terpencil sekalipun, yang melibatkan buruh paksa contohnya. Jadi ini perlukan kerjasama semua pihak untuk tampil membantu penguasaan
untuk sama-sama melaksanakannya. Okey, baiklah, terima kasih kepada Tuan SAC Fadil Marsus. Tuan Fadil adalah Ketua Penolong Pengarah D3 bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan pastinya Encik Yusaini Amir Abdul Karim. Encik Yusaini adalah Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraman Awam Jabatan Peguam Negara, atas perkongsian kedua-dua panel pada hari ini, pada malam ini, berkongsi tentang bagaimana kita melihat tentang aspek penguatkuasaan dan juga pendakwaan kes yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu kes pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.